Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami nak bentangkan tajuk pembahagian harta kepada adik-beradik ibu. Nama saya Muhammad Ammar bin Muhammad Kamal, nombor metrik 1818048. Sahabat saya Khairuddinil Hakimi bin Khairul Anwar 1818042. Seterusnya Ahmad Mustafa bin Mizairi 1818039 dan Muhammad Syarifuddin bin Syarif 1818037. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Muhammad Kamal, nombor metrik 1818048. Hari ini saya nak terangkan tajuk miras al-akhwat lil-am, iaitu miras pada saudara seibu. Undang-undang Pusaka Islam telah menentukan secara jelas dan cumul ahli-ahli waris yang berhak menerima pusaka serta bahagian mereka masing-masing seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Pembahagian ahli-ahli waris dapat dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu ahli waris ashabul furu', asabah dan dawil al-arham. Ahli waris ashabul furu' ada suami, isteri, bapa, datuk, ibu, nenek, anak perempuan kepada anak lelaki, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, saudara lelaki seibu. Hari ini saya nak terangkan iaitu saudara seibu, iaitu saudara perempuan seibu dan saudara lelaki seibu. Yang pertama, saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu ni, jika beliau mempunyai seorang saudara, maka dia akan mendapat 1/6, dan atau jika dia mempunyai 2 orang atau lebih, dia akan mendapat 1/3 atau diiringi oleh anak keturunan sama ada lelaki ataupun perempuan, bapa atau datuk. Seterusnya, saudara lelaki seibu juga mendapat 1/6 jika mempunyai seorang, dan 1/3 jika mempunyai 2 orang atau lebih, atau diiringi oleh anak keturunan lelaki atau perempuan, bapa atau datuk. Dalam surah An-Nisa ayat 12, jika seorang meninggal, baik lelaki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing daripada setiap seorang saudara itu 1/6 harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bahagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuannya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Dalam ayat ni dia menceritakan jika seorang itu, lelaki atau perempuan, meninggal tanpa ayah dan tidak mempunyai anak, tapi mempunyai seorang saudara lelaki ataupun saudara perempuan seibu, masing-masing jika dipunyai seorang, dia akan mendapat 1/6. Jika dia mempunyai lebih pada seorang, dia mendapat 1/3. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ialah bahagian ibu. Ibu yang dapat harta pusaka anaknya ialah yang berstatus ibu kandung. Ibu kandung ialah ibu yang melahirkan anak dari rahimnya sendiri, sama ada dalam nikah atau di luar nikah. Ibu dapat harta pusaka melalui 3 hukum. Yang pertama, 1/6. Ibu mendapat 1/6 dari harta pusaka anaknya jika si
mati ada anak lelaki atau perempuan, atau si mati ada cucu lelaki atau perempuan dari anak lelaki dalam kalangan kesemua anaknya telah meninggal dunia, atau si mati ada adik-beradik lebih dari seorang. Yang kedua, sepertiga, 1/3. Ibu mendapat 1/3 dari harta pusaka jika si mati tidak ada anak lelaki atau perempuan, atau kesemuanya anaknya telah meninggal dunia, atau si mati tidak ada cucu lelaki atau perempuan dari anak lelaki dalam keadaan kesemua anaknya telah meninggal dunia, atau si mati ada seorang sahaja adik-beradik. Yang ketiga, 1/3, iaitu 1/3 dari baki harta. Hukum ini berbeza dari hukum yang di atas. 1/3 dari baki harta maksudnya bahagian ibu ini diambil dari baki harta yang telah dibahagikan, sedangkan dalam hukum 1/3 harta diambil dari harta asal belum dibahagikan. Hukum ini hanya untuk ibu apabila ada masalah kharawain. Masalah kharawain itu ialah dua binatang yang terang benderang. Masalah kharawain bersangkut paut dengan pembahagian harta pusaka antara ibu dan bapa. Ibu dan bapa adalah ibarat dua binatang yang terang benderang di langit. Masalah kharawain terjadi apabila si mati tidak ada waris lain selain pasangan hidup dan kedua ibu bapanya. Apabila harta itu dibahagi mengikut hukum faraid yang asal, pembahagiannya adalah seperti berikut. Yang pertama, suami mendapat 1/2. Yang kedua, isteri mendapat 1/4. Yang ketiga, ibu mendapat 1/3. Yang keempat, bapa mendapat 1/6 tambah asabah. Jumlah yang diterima ibu akan melebihi jumlah yang diterima bapa. Ini bersalahan dengan ketentuan dalam hukum faraid, iaitu perempuan mendapat setengah dari bahagian lelaki. Masalah kharawain ini diselesaikan dengan menggunakan ijtihad Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan disetujui oleh para sahabat yang lain seperti Zaid bin Sabit, Uthman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Umar telah berijtihad bahawa 1/3 untuk bahagian ibu hendaklah diambil dari baki harta pusaka yang dibahagikan kepada pasangan hidup si mati, suami atau isterinya, dan bukan dari harta asalnya. Bahagian untuk bapa pula tetap tidak berubah. Ini akan menjadikan bahagian yang diterima ibu tidak akan melebihi dari bahagian bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa bin Mizairi bernombor metrik 1818039 akan menerangkan hukum ikhwah atau akhwat al-um, iaitu hukum faraid ke atas adik-beradik ibu. Berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatun aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu aktsara min dhalika fa hum syuraka'u fi thuluth. Yang bermaksud jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak tapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas pada ayat akhun au ukhtun minal bermaksud kakak atau abang kepada ibu. Maksud ayat tersebut ialah ikhwah wal akhwat al-um, iaitu adik-beradik ibu. Jadi terdapat bahagian faraid yang wajib diberikan kepada adik-beradik ibu. Ijma' ulama juga bersepakat bahawa faraid ke atas adik-beradik ibu adalah wajib dengan berkadar 1/6 melalui ayat wahidum minhuma sudus, iaitu 1/6. Al-Khatimah Al-Ikhwatul Kesimpulannya adalah semakin jauh kedudukan ahli waris dengan pewaris yang ini si mati, maka semakin sukar untuknya mendapat bahagian harta pusaka melalui hukum faraid. Ini kerana pembahagian harta pusaka mengikut faraid akan mendahulukan ahli waris yang mempunyai hubungan darah yang paling rapat dengan si mati. Bermakna harta pusaka ini akan didahulukan kepada waris yang mempunyai pertalian yang dekat dengan syarat mengikut pembahagian hukum yang telah ditetapkan melalui kaedah faraid. Wallahu a'lam. Itu sahaja kesimpulan daripada kami.